Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizki bin Muhammad Isri, PhD 2034 daripada Diploma Syariah Darul Ulum Kumpulan 2, dan saya daripada Kumpulan 3. InsyaAllah akan menceritakan tentang mukadimah. Alhamdulillah, kami dapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepadanya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada kaum keluarganya, para sahabat dan yang mengikuti jejak langkahnya, InsyaAllah. Pada hari ini, pada tanggal 16 Januari 2019, kami telah ditanya sekali lagi dengan isu vaksin, apabila terdapat golongan pro dan kontra serta kesan perkara tersebut dalam masyarakat di Malaysia. Di antara pengambilan vaksin dengan yang begitu menentang dengan pelbagai alasan. Sebelum ini kami pernah mengeluarkan 2 artikel berkaitan isu ini, iaitu pada tanggal 12 Jun 2015, Irsyad Al-Fatwa ke-30, iaitu hukum vaksin daripada perspektif Islam. Dan pada tanggal 13 Mei 2016, Bayan Linnas seri 59, vaksin, sudut pandang dari neraca fiqh dan maqasid syariah. Dalam 2 artikel tersebut, kami telah jelaskan tentang definisi vaksin, kaedah mengetahui hukum penggunaannya berdasarkan kandungannya, fatwa-fatwa ulama, institusi fatwa yang mengharuskan dan mewajibkan vaksin, serta hubung kait dengan falsafah perundangan Islam atau maqasid al-syariah. Pada akhir artikel tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzul Khalis bin Abdul Rauf, PhD 20218. Merujuk kepada ahli ikhtisan, saya mulakan dengan menyebut akan pentingnya merujuk kepada ahli ikhtisan. Saya bermaksud dengan ahli ikhtisan adalah mereka yang berkepakaran dan mempunyai ilmu serta pengalaman yang mendalam dalam bidang masing-masing. Dalam wabak isu vaksin ini, sudah tentu pakar-pakar perubatan khususnya berkenaan dengan vaksin perlu dirujuk untuk mendapatkan sebuah gambaran secara khusus dan terperinci. Justru saya tampilkan dengan nas ilahi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang maksud oleh itu, bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama serta mengetahuinya. Surah An-Nahl ayat 43. Berkata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jelaslah merujuk kepada pakar dan ahli bidang tertentu jika kamu mengetahui dan memahaminya. Kaedah ini merupakan pedoman hidup sebagai mana seorang atau ahli keluarga yang sakit pasti merujuk kepada doktor, dan begitu juga kepada yang ingin mengetahui hal-hal agama mesti merujuk kepada ahli agama, iaitu ulama. Daripada Fatwa Ketelitian dan Pencerobohan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, halaman 45. Kami juga mengamalkan prinsip seperti ini dengan merujuk kepada pakar-pakar untuk mendapatkan sebuah jawapan yang lebih tuntas dan baik, seperti merujuk kepada pakar perubatan, pakar kewangan ketika mahu mengeluarkan hukum dan fatwa. Sekian itu, terima kasih. Assalamualaikum. Nama Muhammad Danish Hamid bin Hasim. Nombor metrik PID 20229. Apakah imunisasi dan vaksin? Pertubuhan Kesihatan Sedunia World Health Organization mendefinisikan imunisasi sebagai proses di mana seseorang itu dijadikan imun atau tahan penyakit berjangkit, biasanya melalui pengambilan vaksin. Vaksin merangsang sistem imun badan sendiri untuk melindungi seseorang itu daripada jangkitan berikut atau sebarang jenis penyakit. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin mengandungi antigen yang diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, sistem imuniti. Tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Pada hari ini, kebanyakan vaksin adalah dalam bentuk kombinasi, iaitu beberapa jenis vaksin digabungkan dalam satu suntikan agar kanak-kanak mendapat perlindungan terhadap beberapa jenis penyakit dengan hanya satu suntikan. Ia menjadikan pemberian vaksin lebih praktikal dan kurang menyakitkan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan kepada salah faham terhadap vaksin. Kami kemukakan di sini beberapa jawapan berkenaan dengan salah faham terhadap vaksin. Sebahagiannya kami telah nyatakan dalam 2 jawapan kami terdahulu.
Justru di sini kami sebutkan beberapa jawapannya yang kami ambil daripada kenyataan Datuk Musa Muhammad Nordin, pakar perunding pediatrik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Irfan Safwan bin Sarifin, PID 20158, Kos Syariah Undang-Undang. Akhir sekali, pendapat Mufti Wilayah Persekutuan iaitu isu penolakan vaksin ini dalam kalangan ibu bapa sejak akhir-akhir ini amat membimbangkan kerana secara tidak langsung perkara tersebut telah menyebabkan jumlah kes beberapa penyakit cegahan vaksin di Malaysia semakin meningkat. Setelah kami meneliti dan mengkaji dengan lebih mendalam, di samping maklumat terkini yang kami perolehi serta pandangan pakar, ulama dan badan berautoriti dunia berkenaan dengan hukum pengambilan vaksin ini, maka kami dengan menginsafi realiti semasa dan keperluan yang amat mendesak, terutamanya kanak-kanak yang memerlukan sokongan dan dokongan pada tubuh masing-masing supaya berlaku pembesaran dengan lebih selamat dari penyakit. Kami katakan ketetapan berikut. Pengambilan vaksin termasuk salah satu daripada rawatan pencegahan yang disebut sebagai al-iqayah khairun minal ilaj, iaitu bermaksudnya mencegah itu lebih baik daripada merawat. Ia diperkukuhkan lagi dengan hadis Nabi SAW, iaitu man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu Zalikal yawma sammu wala sihru, yang bermaksud sesiapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji kurma ajwa tidak akan memberi kemudaratan kepadanya pada hari tersebut, racun dan juga sihir. Riwayat Muslim. Pengambilan vaksin memenuhi maqasid syariah ini kerana dalam Islam al-nafs, penjagaan nyawa, termasuk dalam perkara yang dituntut. Dari sudut pengambilan vaksin telah terbukti boleh mencegah tubuh badan dari pelbagai penyakit yang telah diterima secara umum oleh pakar-pakar ini, bertetapan dengan kaedah maqasid asy-syariah. Hifzul masalihi yakunu min jaibil wujudi wa min jaibil adam. Maksudnya, penjagaan maslahat itu berlaku daripada sudut mewujudkan maslahat itu dan daripada menjaganya daripada hilang. Surah Al-Muwaffaqat. Sekian, itu saja daripada saya, daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.